Hari ke-20, 26 Ogos 2022, Jumaat. Bacaan Alkitab, Mazmur bab 116 hingga bab 125. Emas yang dimurnikan. Dalam Wahyu bab 3 ayat 14, Yesus menasihati jemaat Laodikia kerana mereka suam-suam kuku. Suam-suam kuku dari pandangan Kristian, seperti yang Yesus katakan kepada kita dalam Wahyu bab 3 ayat 17, adalah apabila kita tidak menyedari keadaan rohani kita yang sebenar dan kita berpuas hati dengan keadaan kita. Kita mengisytiharkan bahawa kita kaya, cukup segala-galanya dan tiada kekurangan apa-apa, dan sebaliknya kita tidak tahu bahawa kita amat malang, sengsara, miskin, buta, dan telanjang. Sekarang, dalam ayat 18, Yesus menawarkan nasihatnya kepada gereja yang suam-suam kuku untuk membeli daripadanya emas tulen yang dimurnikan dalam api. Ya, hanya Tuhan kita yang merupakan api pemurni yang dapat menawarkan kepada kita emas yang telah dimurnikan dalam api. Membeli emas yang ditapis dalam api ini akan membuka mata kita untuk mengenalinya dengan lebih dekat dan jatuh cinta kepadanya. Bagaimana kita membeli emas yang dimurnikan dalam api ini? Hanya dengan menjemput dia ke dalam hati kamu. Yesus berkata dalam ayat 20, "Dengarlah, aku berdiri di hadapan pintu sambil mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya. Aku akan makan bersamanya dan dia bersamaku." Yesus tidak bercakap kepada orang yang tidak percaya, tetapi kepada orang Kristian yang suam-suam kuku, yang menganggap mereka cukup segala-galanya secara rohani dan tidak memerlukan dia. Bukalah pintu hati kamu dan izinkan dia masuk hari ini. Doa hari ini. Tuhan Yesus, bukakanlah mata kami untuk melihat keadaan rohani kami, supaya kami tidak membina keselamatan kami di atas asas yang palsu, tetapi kukuh di atas firman dan perintah-Mu. Nyalakan semula kami dalam nyalaan api-Mu untuk membolehkan kami kembali bersemangat untuk-Mu. Amin. Berdoa untuk corak perbelanjaan belia kerana ramai yang terperangkap dengan berbelanja kerana sikap materialistik. Berdoa agar sistem nilai yang betul akan diterapkan dalam diri mereka dan agar mereka mendapat kepuasan terutamanya dalam Kristus. Berdoa menentang perkahwinan demi wang dan politik atau agama dan politik supaya Malaysia berkembang dan makmur di bawah suasana yang benar-benar demokratik. Berdoa juga untuk ahli politik yang berintegriti agar Tuhan terus menguatkan mereka dan memberi mereka kebijaksanaan.